Dia dah biasa kat sini. Soalan yang kedua ni kita habis dah kan? Ada. Kedua dengan pertama kan? Haraf taukid, istisna, nida, nahi, nafi dah kan? Maksud. Maksud ni mencabar sikit Ni tinggal satu soalannya. Boleh agak-agak boleh ingat? Maha tu sama tak? Tahta atas. Bawah. Tahta bawah. Bawah. Sofa belakang. Paling antara. Di antara. Hingga tinggi bersama. Di sisi. Ataupun bersama boleh juga. Ghadan bukan pagi al-ghadatu ada ta kat belakang ni. Kalau ghadan esok hari. Bil ams Dalam semalam. Dalam. Dia sekali. Dia satu kataan, bil ams ni kira macam satu kataan diterjemahkan sebagai semalam. Ini jarang sikit jarang guna. Ketika mana? Sama Adakah? Bagaimana? Sama anna pun bagaimana ya? Maka bila Ayyana tu sama juga. Ayyana pun bila juga. Ayyana di mana? Siapa tak berapa harga iman dengan siapa? Li dengan ke? Masalah lain. Li atau lah. Lahu, laka, bersama siapa? lana. Dengan siapa? Kalau bi dengan
Li lillahi. Apa lillahi? Untuk. Usolli lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala untuk Allah. Kerana Allah boleh kan? Liman untuk siapa? Lima untuk apa? Oh, dia sangkut. Habis cabut. Cabut. Sekejap sikit. Nampak? Macam tak ada orang lain je. Macam kita je ni. Dah tak, yang lain tak ada respon pula. Biasa dia orang cakap tak dapat. Haji Daud dia sebut dengan Haji Nasir. Haji Muhtar cakap dia kata insyaAllah. So saya rasa kita ni macam mana nak teruskan ke? Kita teruskan 2 orang Ada rekod ya. Ada rekod. Teruskan je. Okay, kita cuba jawab. Lepas tu yang lepas dah jawab dah kan? Tapi kita nak ulang kaji balik. Kau tengok hari tu kita akan masuk fi'il kan? Saya pergi secara umum je lah kot kan? Gambaran umum dulu. Gambaran umum pecahan fi'il dia apa semua. Nanti kita next class kita cuba lebih detail lah. Sebab kesian pula yang dah datang kan. So kita meraihkan yang dah datang lebih daripada yang tak datang lah. Walaupun ramai tak datang. So apa itu? Start fi'il madhi kan?
Nah, muka surat 99. pada 13. Betul. Dan 13. Betul kan? Yang isim ni semua dah habis kan? Istifham. Okey saya buka jap. So yang soalan ni kita tangguh dulu kot Tapi yang ni pun tinggal nak makna dia je. Tak ada apa sangat Makna ni kita boleh tengok balik lah. Tengok sendiri nanti dalam tu. Tengok balik dalam buku. So kita terus dengan nombor apa? Fi'il madhi. So, sebelum kita pergi fi'il madhi, kita pergi pada saya terangkan secara umum dulu. Pecahan-pecahan fi'il Okey, kita cuba tengok diagram lah. Saya rasa senang sikit kan? Yang kuning. Terminal. Kuning A Yang kecil sama tak? Lain sikit lebih kurang lah Okey, baik. Sebelum kita teruskan, kita buka dengan mul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Syukur kita kepada Allah SWT dapat bertemu lagi pada malam ini. Mana satu nikmat yang besar lah Allah kurniakan pada kita. Dan sekiranya kita nak bandingkan dengan kita lihat pada setiap hari di mana yang dilalui oleh saudara-saudara kita di Gaza, Palestin, kita akan rasai betapa besarnya nikmat Allah pada kita lah. Maknanya yang kita tak boleh nak bayang macam mana mereka menghadapi kita kata apa, dah jatuh di tipe tangga lagi kan, maknanya dah lah makanan tak ada, air tak ada, elektrik tak ada, dia bom pula, rumah hancur, anak hilang, anak-anak ataupun orang-orang kesayangan hilang. Jadi bertubi-tubi ujian pada mereka. Tapi kita lihatlah maknanya sejauh mana, bagaimana keimanan mereka yang tinggi pada Allah SWT, menyebabkan mereka merasai perkara tersebut hanyalah sedikit sahaja ujian, dan mereka sangat tinggi tawakal pada Allah SWT, sehingga kan anak-anak orang yang disayangi pun pergi beramai-ramai pun dia masih boleh senyum, masih tenang kan, masih macam seolah macam tak ada apa-apa yang berlaku. Yalah, sedih tu kita tak nafikan lah, tapi tidaklah sampai tahap meratap ataupun tak boleh nak buat benda lain kan. Mereka seolah macam menjalani kehidupan seperti biasa, redha dengan ketentuan dan takdir yang Allah telah tetapkan. Jadi kita itulah sebenarnya benda tu berikan pengajaran jugalah pada kita,
selaku umat Islam di Malaysia ni, kita dah hidup dengan aman tu satu nikmat yang besar lah, kan. Dan tapi kita tak terlepas lah daripada kewajipan untuk bersama-sama membantu mempertahankan tanah air, tanah suci kita umat Islam, kan, di Masjidil Aqsa. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini walaupun tak ramai, kita teruskan. Saya pergi kepada fi'il tajuk kita yang seterusnya, pada tajuk yang ke-13. Yang ke-13 berkaitan dengan fi'il. Saya pergi tunjuk dulu dia punya pecahan gambaran dulu, supaya kita lebih faham lah secara umum. Kita pergi pada gambaran secara umum dulu. Apa? Ada dakwah tu. Okey. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan fi'il? Okay, pertama sekali kita nak tahu apa itu fi'il. Kalau dalam bahasa Melayu dipanggil apa? Fi'il, kalau Melayu fi'il perangai, kan. Jangan banyak PL. Jangan banyak perangai, jangan banyak kepala. Okay, PL ni perangai, mudah fahamnya perbuatan lah, kan. Perangai, tindak tanduk, perbuatan, tingkah laku. Jadi fi'il perbuatan. Okay, dia terbahagi kepada, kita dah sebut dah sebelum ni. Kak Ika okey ke? Nampak penat bawa habis kelas. Okey. Kita dah sebut dah sebelum ni, bahasa Arab ni terbahagi kepada 3, kan. Dia ada fi'il, ada haraf. Haraf ni haraf kata fungsi lah, kita kata kata fungsi. Satu lagi kata nama, kan. Kata nama apa? Isim. Okey. Ni terbagi bahagian bahasa Arab. Cuma hari ni kita nak fokus pada fi'il. Fi'il ni dia terbagi kepada 3. Iaitu yang kalau dalam bahasa Arab, dia yang asas dia ialah fi'il madhi. Asas fi'il madhi. Okey. Kita akan sebut tengok apa yang dimaksud dengan fi'il madhi, fi'il mudhari' dan amar ni. Okey, yang asas ialah madhi. Kemudian dia ada mudhari'. Kemudian dia ada amar. Fi'il amar. Okey, apa yang dimaksud dengan madhi? Ialah yang telah berlalu, perbuatan yang pada masa yang lepas. Kita tulis yang lepas lah. Kalau bahasa Inggeris past tense. Senang sikit, bahasa Inggeris ada, bahasa Melayu tak ada. Bahasa Melayu semua sama. Kan? Makanlah. Kalau dah makan, kita tambah dah. Kalau akan, yang akan datang, kita tambah akan makan. Tapi kalau bahasa Inggeris dia ada beza. Past tense dengan present tense. Jadi lebih kurang macam tu lah. Kalau bahasa Inggeris kita panggil past tense. Past. Betul lah? Tense. Okey, mudhari' yang sedang atau akan berlaku. Kalau gini kita kata present tense. Okey, saya tulis ni supaya lebih nampak lah. Kemudian amar ni adalah dia lain sikit. Kalau bahasa Inggeris dia ada past tense, present tense, lagi apa? Future tense. Future tense akan datang. Okay. Present tu sedang, kan. Jadi dia ada beza sikit lah. Kalau bahasa Arab, mudhari' ni dia termasuk dua-dua, future sekali. Present dengan future.
Okay. Amar ni tambahan lah dalam bahasa Arab, di bahasa Inggeris tak ada. Kita kata sebagai arahan. Perbuatan yang menunjukkan suruhan atau permintaan lah. Dia ada dua, sama ada suruhan atau permintaan. Yang ni suruhan untuk orang yang lebih tinggi lah. Untuk orang yang lebih tinggi, atau yang lebih besar, lebih berpangkat, orang yang lebih tinggi. Kalau permintaan daripada orang yang lebih rendah. Contoh kita sebut, kita doa kan, Allahumma ighfir lana. Ighfir tu fi'il amar. Ighfir. Kalau kita terjemah, ampunkanlah. Tapi dia tak adalah bermaksud suruhan. Dia bermaksud permintaan. Sebab kita lebih hina, lebih rendah daripada Allah. Kan? Tapi kalau Allah yang suruh, maka dikira arahan lah. Atau perintah. Suruhan atau perintah lah, sama kan? Okay, jadi ini saya kita pecahkan dua macam tu je lah. Dia sama ada suruhan atau permintaan. Okay. Baik. Ataupun kita kata al-kalimah. Kalimah dalam bahasa Arab. Kalimah dalam bahasa Arab, ataupun kita kata dalam bahasa Melayu, perkataan lah. Perkataan dalam bahasa Arab dia terbahagi kepada tiga lah ni. Fi'il, isim, haraf. Okey. Baik, kita pergi pada fi'il madhi dulu. Okey, yang ni jelas ke? Tiga ni setakat ni. Jelas saya tak cantik sangat saya nak buat ni. asal ada jadi contoh fi'il madhi ni yang kita kata yang lepas ataupun yang past tense ni, kita pergi pada contoh lah. Ambil satu contoh. Okay, dia ada kaitan, bila kita kata fi'il, dia ada kaitan dengan, bila kita kata perbuatan, dia mesti ada orang yang buat. Kan? Okay, kalau orang yang buat, kita panggil dalam bahasa Arab, kita panggil apa? Fa'il. Orang yang buat, pembuat. Okay, pembuat kita panggil fa'il. Fa'il. Itulah aja dia, lebih kurang. Ni maksudnya pembuat. Pembuat perbuatan tu lah. Okay, dan fa'il ini dia sama ada isim, nama orang. Muhammad, Ali, Abdullah. Kan? Ataupun dhamir. Kita boleh kata dia terbagi pada dua juga. Sama ada dia isim atau dhamir. Okay, sama ada isim atau dhamir. Kalau isim, nama orang lah biasanya. Ataupun, bukan nama orang pun, dia punya, kita panggil apa? Jawatan atau
pangkat. Contohnya jurutera, al-muhandis, al-muallim, seorang guru. Itulah pekerjaan. Kan? Okay, kalau dhamir, inilah. Yang ini yang kita kata sebagai dhamir ni ada 12. Okay, kita tengok dalam diagram tu. Ada 12 kan sampai bawah tu. Okay, nak mudah ingat kita tengok jari kita. Jari kita ada 12 kan? Ada 12, kita kata ni apa? Ruas Setiap satu ni dia ada dhamir dia. Okay? So, kita tengok daripada bawah ni. Ni ada 2 kan? Ibu jari ni ada 2. Okay, jadi yang bawah ni kita kata bawah sekali 1, yang tengah 2, atas sekali 3. Ke atas, 3 ke atas lah. Ramai. Bilangan dia. Kata ganti nama untuk seorang. Kata ganti nama untuk seorang bawah ni. Okay. Kemudian yang tengah kata ganti nama untuk 2 orang. Kemudian yang atas ni kata ganti nama untuk ramai. Okay, kita kata kalau yang ni kata ganti nama pertama. Sebab dia paling dekat dengan diri kita kan. Pertama maka ana. Seorang untuk kata ganti nama pertama, diri saya kata ana, seorang. Kemudian 2 atau ramai, kalau untuk kata ganti nama pertama dia sama je, iaitu nahnu. Ana, nahnu. Okay. Kemudian yang selepas tu yang kata ganti nama kedua lah kita kata kan. Kata ganti nama kedua yang seorang lelaki. Ya? Dia tak ada. Orang yang sedang kita cakap. Kalau kata ganti nama kedua, orang yang depan kita lah. Kan? Kata ganti nama kedua maknanya orang yang depan kita, kita sedang bercakap dengan dia. Kalau bahasa Arab dipanggil mukhatab kan. So kata ganti nama kedua ni, kita kalau seorang lelaki kita kata apa? Bukan, huwa ghaib. Dia kata ganti nama ketiga. Ya. Dek, yang bising sangat tengah kelas. Macam mana? Anta. Seorang lelaki, anta. Kalau 2 orang lelaki, antumah. Ramai lelaki, antum. Okay. Kemudian tengah-tengah, untuk seorang perempuan, anti. 2 orang perempuan, antumah. Ramai perempuan, antunna. Kan? Dia kalau kita biasa tengok jari ni kita boleh baca lah, tapi kalau tak biasa mungkin susah sikit nak tengok apa ni, tak ingat. Okay. Jadi ana, nahnu, anta, antum, antum, anti, antum, antunna. Okay, lepas tu masuk pada ghaib pula, ketiga. Kata ganti nama ketiga yang 2 jari yang ujung. Kan, kita mula dengan 1 dulu, 1 lelaki, huwa, 2 lelaki, huma, 3 lelaki atau ramai, hum. Seorang perempuan, hiya, kan? 2 orang perempuan, huma, sama macam lelaki, huma juga. 3 orang perempuan atau ramai, hunna. Okay? Kenapa kita gunakan jari ni? Supaya kita ingat bahawa dhamir tu ada 12. Ni 1, 2, 3, 4 kali 3, 3 kali 4, 12. 14, 14. Okey, ada 14, bukan 12 14. 14 ruas. Jadi yang 4 ni ada 12 tambah dengan 2 jadi 14. Jadi kita ingat dhamir tu cukup dengan jari kita. Dhamir tu cukup ada 14 kan, sama macam ruas jari kita. Jadi nak memudahkanlah, membantu untuk kita lebih ingat. Okey. Ada soalan? Pernah share. Saya just ulang balik. Lebih kurang macam tu lah. Jadi dia kalau kita biasa dan dia macam ni, dia sifir ni memang susah sikit lah, ambil masa sikit lah nak ingat. Sebab dia ada pertambahan, setiap dhamir tu ada pertambahan kan. Kita tengok sini. Kalau contoh macam huwa, dia tak ada tambah apa-apa. Kalau huma dia akan tambah alif, hum dia akan tambah waw alif, hiya tambah ta, ta baris mati. Kan, huma tambah ta alif. Jadi macam itulah, maknanya tambahan-tambahan tu
memang kena selalu ulang baru kita akan ingat. Kalau setakat tengok sekali ni memang tak ingat lah. Memang susah nak ingat lah. Ya? Tak, itu untuk isim. Itu untuk isim yang boleh tambah alif lam, dia dhamir lain. Sekarang ni kita bincang tentang fi'il. Jadi jangan bercampur aduk. Yang hari tu pecahan yang kat hijau ni kan. Hijau B kan. Yang ni untuk bilangan dan jantina isim. Ni khusus untuk isim. Tapi hari ni kita nak tengok bilangan dan jantina untuk fi'il. Untuk perbuatan pula. Okay. So kita pergi pada madhi contoh Kita cuba bagi satu contoh. Okay, cuba tuan-tuan yang apa-apa yang ada dalam kepala lah. Apa yang tuan-tuan tahu. Contoh untuk perbuatan fi'il madhi. Yang ada yang tuan-tuan biasa guna ke dalam bahasa Arab. Perbuatan. Ada tak? Duduk apa duduk? Bahasa Arab. Kalau ijlis, duduklah kan? Jalasa. Okay, kita ambil contoh jalasa. Okay, jalasa contoh duduk. Okay, kita pergi, hari ni kita nak bincang madhi je. Okay, yang ni kita tolak tepi dulu. Ni saya just nak bagi gambaran umum supaya kita nampak pecahan dia. Okay, cuma hari ni kita nak fokus pada sini je. Madhi je. Okay. Jadi dia akan setiap perbuatan tu kita boleh letakkan dekat setiap dhamir ni. 14 ni. Maknanya kita boleh pecahkan kepada 14. Setiap dhamir tu dia akan ada bentuk perbuatan untuk dia. Bentuk fi'il untuk dia. Kalau huwa macam mana, huma macam mana, hum macam mana. Jadi dia ada pecah-pecahan dia tu. Okey, cuba kita tukarkan jalasa ni untuk huma. Dia akan jadi apa? Apa formula dia? Sifir dia tambah alif. Okey, dan baris sebelum alif itu baris atas. Okey, jadi cuba tambahkan. Jadi ja. Tambah alif je lah. Ni huwa ni. Jalasa ni huwa. Kita tutup ni dulu. Ni mudhari'. Ni amar. Ni mudhari', ni amar. Okey, kita ambil yang madhi dulu. Kalau huwa sama je. Okey, huwa sama jalasa. Okey, kalau huma dia akan jadi tambah alif. Tambah alif je. Cuma dia jadi panjang. Jalasa. Okey? Macam itulah. Okey, kalau hum tambah waw alif. Dan baris sebelum dia baris depan. Dia akan jadi jalasu. Sin ni dia baris depan kan. Lepas tu tambah waw, tambah alif. Jadilah dia jalasu. Macam tu. Ambil barang? Ambil ya? Tinggal. Okey, home lepas tu Hia pula, seorang perempuan. Okey, kita campur kat sini lah, nampak bawah sangat kan. Okey, Hia pula. Nampak? Tambah? Ta mati kan? Ta berbaris mati. Dia jadilah jala sat. Jalasat. Okay.
Itulah formula dia. Ini sebab tu kita panggil sifir. Macam kita hafal sifir tu. Lepas ni sekian. Macam tu lah. Yang huma tambah alif. Hum tambah waw alif. Hiya tambah ta mati. Huma tambah ta alif. Macam tu lah. Jadi apa-apa perbuatan pun, apa-apa fi'il pun kita akan boleh ukur dia dengan sifir ni. Macam tu. Okay, hiya jalasat. Lepas tu dua orang perempuan. Tadi sama huma ni, tapi ni untuk lelaki. Ini untuk perempuan pula. Huma jadi apa? Jalasa ta tambah ta alif. Jalasata. Jadi gitu. Jalasata. Okey, kemudian hunna jadi apa? Jalasna. Tambah nun berbaris atas. Tetapi sebelum dia baris mati. Lepas tu sin dibaris matikan. Jalasna. Okey. Hunna jalasna, kemudian okey, kita ambil anta pula. Okey, kalau dalam bahasa Arab biasanya dia akan mula dengan huwa. Okey, dia akan mula dengan macam kalau tiga kita jari tadi, dia akan mula daripada ujung. Daripada jari ujung sekali. Kata ganti nama ketiga dulu. Baru dua, baru satu. Dia punya turutan dia terbalik sikit. Bahasa Arab dia akan mula daripada kata ganti nama ketiga dulu. Lepas tu kedua baru pertama. Anang nahnu ujung sekali bawah. Sebab tu dia terlihat ganti nama ketiga dulu. Lepas tu ganti nama kedua, ganti pertama. Okay, dia punya susunan tu biasanya macam tu. Okay, kemudian anta kita pergi pada kata ganti nama kedua pula. Okey, kata ganti nama kedua untuk yang kita panggil sebagai mukhatab, orang yang ada depan kita lah, yang kita cakap dengan dia. Untuk seorang lelaki dia akan jadi anta. Okey, dia tukar apa? Jalasa tadi dia jadi macam mana? Dia jadi apa? Dia akan jadi jalasta. Kita matikan sin baris ujung dia. Kemudian tambah ta. Matikan sin, matikan baris ujung. Tengok sini. Mati baris ujung dia mati sebelum ta tu, kemudian tambah ta yang berbaris atas. Untuk awal-awal ni mungkin kita refer pada diagram dulu. Nantilah lama-lama kita dah biasa, lama-lama kita ingat lah. Okay, kita pergi pada ganti nama kedua. Okay. Jadi, tambah ta sahaja. Ta berbaris atas. Dan matikan baris sebelum dia. Okay, kemudian kalau dua orang lelaki. Tuma. Dia jadi apa? Jalas tuma. Sama lebih kurang macam anta tadi, cuma dia tambah tuma di belakang. Okay, matikan baris ujung dia dan tambah tuma. Okay, yang untuk mukhatab, untuk kata ganti nama kedua ni, untuk nak mudah ingat, kita ambil yang belakang ni je. Macam saya sebut dah sebelum ni. Kita buang yang alif nun ni, kita ambil belakang je, ta sahaja. Kan? Ni pun alif nun kita buang, ambil ta sahaja. Ataupun kita tak buang alif nun tu semua, kita buang alif nun tetapi baris mati tu kita ambil. Kita ambil baris mati dengan tuma, dengan belakang dia je. Baris mati dengan belakang. An tu kita buang. An buang, jadi ambil baris mati dengan tum. Jadi antum. Anti buang alif nun, ambil baris mati dengan ti saja. Antuma buang alif nun, ambil baris mati tinggal tuma. Antunna buang alif nun, ambil baris mati tinggal tunna. Kan? Cuma anna nahnu lain lah. Yang ni dia akan sama dalam kata ganti nama kedua je. Yang hujung dia sama. Ini kita lebih mudah ingat lah. Kan? Ini lebih mudah ingat. Kalau kata ganti nama ketiga tadi, memang susah sikit sebab dia tak ada persamaan dengan dhamir dia. Tapi yang ni ada persamaan dengan dhamir.
Okey, jadi antuma jalastuma. Kemudian untuk seorang perempuan ramai lelaki antum. Jadi jalastum. Okey, tambah je belakang tum kat belakang. Jalastum. Anti. Okey, kita pergi kat sini pula. Anti jalas. Bunyi sama je. Anti jalasti. Antuma perempuan. Dua orang perempuan. Jalastuma. Okey. Kemudian antunna jalastunna. Okey. Sama je ujung dia. Jadi ni lebih mudah nak ingat lah. Jalastuma. Antunna jalastunna. Antunna jalastunna. Okey. Tinggal dua lagi. Untuk kata ganti nama pertama. Apa dia? Ana dengan nahnu. Ana untuk seorang lelaki, untuk seorang, nahnu untuk ramai. Okey, ana jadi apa? Dia matikan baris belakang, tambah tambah tu. Kalau nahnu, matikan baris belakang, tambah nun alif. Jalastu dengan jalasna. Ana jalastu. Nahnu jalasna. Tentulah. Okey. Ana jalastu, nahnu jalasna. Jadi benda ni yang kita akan ulang-ulang banyak kali dengan fi'il-fi'il yang lain pula. Jadi kita praktis lama-lama kita akan ingatlah insya-Allah. Jadi kita fokus pada fi'il madhi dulu. Okey. Insya-Allah lepas ni dah dapat kuasai fi'il madhi. Okey, tuan-tuan cuba letakkan pada fi'il yang lain pula. Kalau ni fi'il jalasa kan. Okey, cuba tukar pula fi'il lain pula. Contoh apa? Makan apa? Akala ya'kulu. Tapi mungkin hamzah mungkin susah sikit. Kita ambil yang senang lah. Jalasa apa lagi? Okey, menulis apa? Buku. Kitab. Kan? Okey, dia menulis katabah. Okey? Jadi buku tu asal daripada menulis lah. Sebab buku ni mesti ditulis kan. Jadi dia asal katabah jadi kitab. Okey, kita ambil katabah. Cuba tukarkan jalasa ni kepada katabah. Huwa jadi katabah lah, sama lah. Okey, huma katabah. Tambah alif je. Hum katabu. Belakang ni kan. Anta katabta. Ambil belakang dia je. Ta belakang ni. Ambil ujung ni. Anta katabta. Antuma katabtuma. Okey, yang penting matikan baris ujung. Antum katabtum. Anti katabti, ambil ujung. Antuma sama lelaki perempuan kalau dua sama je. Katabtuma dulu sama katabtuma. Okey, antunna katabtunna. Oh sorry, hiya tertinggal tadi. Okey, hiya tambah katabat. Tambah ta sahaja di belakang. Dan yalah tambah ta berbaris mati berbaris mati. Okey, kemudian huma tambah ta alif katabata
Hunna katabna tambah nun berbaris atas sebelum dia berbaris mati. Katabna. Okey, kemudian anti. Anti dah tadi. Ana katabtu tambah tu sahaja. Nahnu katabna. Macam itulah. Macam itulah sifir dia. Mana-mana fa'il pun dia akan lalu macam tu. Okey. Nanti kita akan belajar pula fi'il ni ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf, ada yang 6 huruf. Dia makin berkembang. Yang ni 3 huruf je. Ni contoh kita bagi yang paling senang, 3 huruf. Ada juga yang 2 huruf. Tapi dia ada sabdu. Jadi sebenarnya dia punya pecahan-pecahan tu ada banyak lagi. Cuma ini kita ambil yang paling basic. Dia 3 huruf dan semua baris atas. Senang kita nak ingat. Kan? Kataba, jalasa, apa lagi? Doroba, pukul. Pukul doroba. Akala, makan. Akala. Qara'a, baca. Qara'a, baca. Apa lagi? Darosa, belajar. Yadrusu, belajar. Rosama, resam. Rosama, resam tu lukis kan? Resam ni macam tulisan lah kan? Tulisan. Tapi dia asalnya maksud dia melukis. Rosama tu melukis. Okay. Jadi itulah sikit sebanyak berkaitan dengan fi'il madhi. Cuma macam kita kata tadi, dia pecahan dia tu akan jadi ada banyak lagi pecahan. Fi'il madhi ni sendiri bila dia jadi mudhari' kan, kalau yang berbaris atas semua ni bila jadi mudhari' dia ada yang itu dia sini. Yang tu kita akan belajar nantilah dalam B ni. Dia nampak? Dalam B tengok dalam diagram kuning B tu. Walaupun madhi dia berbaris atas semua, bila masuk mudhari' dia boleh jadi yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Dia ada 3 baris. Tak apalah, nanti kita akan belajar yang tu. Pecahan dia ada banyak lagi. Yang ni fi'il yang 3 huruf. Yang ni 4 huruf dah. Ni 4 huruf, 4 huruf, 4 huruf. Ni 5 huruf. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ni 6. Kuning B. Kita tengok dalam kuning B tu. Ni pecahan dia. Ni 3 huruf, 3 huruf, 3 huruf. 4 huruf, 4 huruf, 4 huruf, 4 huruf. 5 huruf. Ni dah masuk 5. Ni 4. 5, 6, 6. 12. Jadi sebab tu dia sifir ni dia bahagi kepada 12. Dia ada 12 sifir. Cuma sifir 1 tu dia ada A, B, C, D, E. 1 tu dia ada pecah kepada F, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maknanya yang 3 huruf ni dia ada 6. Jadi sebab tu ada 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F. Kemudian yang 4 huruf pula dia ada ni dah start 4 huruf af'alah. Ni 4 juga ada sabdu. Sebab dia satu. Jadi seolah macam 4 lah. Dia ada 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5 tu 4 huruf. Kemudian start daripada 6, 7, 8, 9 tu dia 5 huruf. Kemudian di bawah sekali 10, 11, 12, 6 huruf. Jadi sifir tu dia bagi gitulah supaya kita nak mudah ingat. Yang atas ni, yang 3 huruf ni sama ada dia 3 tu baris atas ataupun tengah dia baris bawah, fa'ila, ataupun tengah dia baris depan, fa'ula. Kan? Ataupun tengah dia baris atas, baris bawah juga, fa'ila juga. Tapi di bentuk mudhari' lain sikit. Yaf'ilu.
Kalau tadi fa'ila yaf'alu. Bening. Jadi kalau kali pertama tengok memang bening kan. Tapi dia maknanya dia perlu digunakan selalu lah. Maknanya kalau kita selalu guna, selalu ulang, insyaAllah macam bahasa lain lah, sama je. Dia akan jadi mudah lah. Dari kalau kita membaca pun kita kena apa tu prihatin lah benda-benda ni. Betul. Kalau cakap mungkin kalau kita biasa dengar boleh cakap kan. Tapi tak tentu kita boleh baca. Tak tentu kalau kita biasa cakap, kita sekadar tahu apa orang cakap kan perkataan tu, tapi tak semestinya kita boleh pecahkan dia kepada 12 pecahan ni. Dia ada 12 ke bawah. Kemudian panjang ni pula ada 12 lagi. 1 hingga 12. Hanya 12 kali 12. Bawah tu 12, atas pun 12 lagi. Punya besar, punya banyak pecahan dia. Sebab dia ada sabdu. Sabdu tu dikira 2 huruf. Sebab dia macam seolah ada 2 ain. Satu mati, satu berbaris atas. Macam tu. Fa'ala. Ain. Ejaan dia seolah ada 2 huruf. Daripada nombor 2 tu 2, 3, 4 sampai 5. Yang 2 sebab alif pertama tu lah. Tak. Kan 4 tu. Alif, hamzah tu 1, fa, ain, lam. Dia semua ni dia ada istilah-istilah dia. Ataupun ada nama, dia panggil apa, gelaran dia. Ada nama-nama dia. Kalau yang 3 huruf dia panggil sulasi. 4 huruf dia panggil rubai. 5 huruf dia panggil khumasi. 6 huruf dia panggil sudasi. Jadi dia berdasarkan nombor lah. Isnan, salasah, arba'ah, khamsah. Jadi berdasarkan tu. Kalau 4 huruf rubai sebab dia arba'ah. 3 huruf sulasi sebab salasah. 5 khumasi. 6 huruf sudasi. Sudasi. Macam Syekh Sudais, Ahmad Sudais. Itu secara umum lah supaya kita nampak gambaran keseluruhan. Cuma nanti kita akan pergi juga satu-satu ni. Sebab tu diagram ni sangat membantu untuk kita lebih nampak lah. Dan kita boleh selalu tengok, selalu rujuk. Sebab kalau dalam buku susah nak buka satu-satu kan. Jadi sebab tu dia buat diagram macam ni supaya kita mudah pegang dan mudah nak rujuk, terus buka je macam tu. Kan? Nak tengok je buka macam tu. Tak perlu nak belik-belik banyak-banyak kan. Jadi kita dah tahu dah. Okey, kalau berkaitan sifat, okey, kuning. Sama ada kuning A atau kuning B. Kuning A tengok. Kuning B tengok ni. Jadi dia banyak membantulah. Sebab tu dia buat diagram ni. Sebab tak semua orang boleh hafal. Ataupun mungkin boleh tapi tak ada kesempatan untuk hafal satu-satu. Jadi tak hafal pun tak apa, kita tengok sini, jadi kita boleh praktiskan. Jadi ulang-ulang banyak kali praktis tu, insyaAllah paling kurang kita dapatlah ingat sikit-sikit kan. Nombor 10 10 5. Ta 1, fa 1, 2, alif 3, ain 4, lam 5. Dia yang 10 tu 5, dia start daripada 11 baru 6. 11 dengan 12 tu 6. Jadi istaf'ala 6, if'alallah sabdu tu ada seolah-olah macam 2 huruf. Jadi 6. Jadi itu pecahan-pecahan fa'il dalam bahasa Arab. Jadi mana-mana fa'il pun kita jumpa, dia tak dapat lari daripada 6 ni. Daripada 12 ni. Dia mesti ada salah satu daripada 12 tu.
Mana-mana fi'il pun dalam Quran ataupun dalam percakapan Arab, orang Arab, dia tak dapat lari daripada salah satu daripada 12 ni. Kan? Dan daripada 12 ni, kalau kita dah kuasai 12 ni, kan? Yang 4 huruf, 3 hurufnya, 4 hurufnya, 5 huruf, 6 huruf. Lepas tu kita, kalau kita kuasai pula 12 yang ke tepi ni, kita boleh pecahkan sendiri. Maknanya kalau kita tahu fa'ala ni saja, kita boleh pecahkan kepada 12 lagi. Fa'ala, contoh satu kita ambil yang atas sekali. Kan? Fa'ala yaf'ulu contohnya. Kalau kita kuasai 12 ni, tepi ni, kita boleh pecahkan. Fa'ala yaf'ulu fi'lan ataupun fi'lun. Okey. Lepas tu fahuwa fa'ilun, dia orang yang melakukan, pembuat. Macam kita kata tadi fa'il. Ni lah dia. Pembuat dia fa'il. Fa'il jadi fa'il. Lepas tu orang yang kena buat maf'ul. Kan? Maf'ul. Isim maf'ul, orang yang kena buat atau benda yang kena buat. Lepas tu kalau kita nak pecah pada fi'il amar, suruhan, fahuwa fa'ilun, fahuwa maf'ulun, if'al. Yang kita kata ataupun uf'ul. Kalau yang first kali lah. Yaf'ulu tadi, maka fi'il amar dia uf'ul. Kalau larangan dia jadi la taf'ul. La taf'ul. Kan? Kemudian isim makan. Isim makan ni maknanya kata untuk tempat. Untuk tempat. Maknanya kita nak sebut perkataan tu nak menunjukkan tempat. Dia jadi maf'ulun. Maf'alun. Maf'alun. Yang atas sekali dulu. Maf'alun. Kemudian isim zaman pun sama, maf'alun. Lepas tu isim alat maknanya kita nak tukar dia jadi benda yang jadi alat, benda yang boleh digunakan. Bukan untuk tempat, bukan untuk masa, tapi untuk alat. Dan maka kita tukar jadi mif'alun. Maknanya baris bawah, baris pertama tu yang berbaris bawah. Dia jadi mif'alun. Kemudian fa'il madhi majhul ni yang nanti kita belajar lah, nanti susah, yang ni pening sikit. Majhul ni dia tak ada fa'il, dia tak ada pembuat. Kita tak tahu siapa yang buat. Dia maksud dia kalau secara mudah bahasa Melayu dia maksud dia dibuat. Fu'ila ni maknanya dibuat. Kalau yuf'alu pun sama, dibuat. Yang ni telah dibuat, yuf'alu akan ataupun sedang dibuat. Maksud dia. Ni telah dibuat, ni sedang atau akan dibuat. Yuf'alu. Jadi kita tahu ni kita boleh, satu kataan tu kita boleh pecah 12. Setiap kataan kita boleh pecah 12. Cuba kita buat satu contoh. Kita pecahkan kepada 12. Tadi kita dah pecah ke dhamir, ikut dhamir kan, ke bawah 12. Kan? 14. Kita pecah ni, dhamir ni satu 14. Lepas tu kalau ikut yang ni pula ada 12 pecahan. Jadi kita cuba pecahkan ke 12 yang ke kanan, yang melintang. Kita cuba ambil satu perkataan je, macam contoh jalasa kan. Okey, kita ambil jalasa. Kita pecahkan kepada 12 ni. Okey, jalasa mudhari' dia jadi yajlisu. Dia ambil yang ni, yang kedua. Yajlisu. Sebab dia punya baris ain dia tu baris bawah. Yajli. Dia bukan yajla atau yajlusu. Dia jadi 1B. Dia jadi line 1B. 1B yang asas lah. Jalasa sebab fi'il madhi dia semua baris atas. Kemudian mudhari' dia baris ain dia tu baris bawah. Jadi yajlisu. Kan? Mana saya tahu? Okey. Nak tahu fi'il mudhari' dia baris bawah atau baris depan tu, yang tu berdasarkan, yang tu memang kena berdasarkan simai, dengar daripada orang Arab cakap. Ataupun kita kena biasa jumpalah benda tu. Biasa dengar. Yang tu memang kena biasa dengar. Yang tu memang tak ada fa'il, tak ada formula. Itu kita tak boleh nak letakkan satu kaedah, kita nak pastikan yang ni baris bawah atau baris atas ke, itu tak boleh. Sebab ada yang
baris semua baris atas, lepas tu baris mudhari' dia baris depan, tengah dia. Ada yang semua baris atas madhi, mudhari' dia baris atas. Sebab jalasa dia akan jadi yajlisu, dia tak jadi yajlasu ataupun yajlusu, dia tak jadi. Dia jadi yajlisu. Yang tu kita berdasarkan kita biasa dengar lah daripada orang Arab cakap. Yang tu berdasarkan bacaan, selalu baca ataupun selalu dengar daripada orang Arab cakap. Kita akan tahulah. Jadi kita ambil yang 1B tu. Jadi jalasa yajlisu, masdar dia akan jadi fa'alun. Jalasun. Dia jadi jalasun. Jalasun ataupun jilsatun. Yang tu dia ada pecahan untuk masdar ni, dia ada kemungkinan ada bunyi lain, pecahan lain jugalah. Tak apalah, kita ambil yang ni, jalasun. Okey, fa'il dia orang yang membuat perbuatan duduk itu dipanggil jalisun. Kita ukurkan pada sifir ni. Ni kita kata ni sifir lah ni. Ikut bentuk dia. Tukar huruf je. Baris dia semua sama. Kalau ada alif kat tengah tu, kita tambah alif. Kan? Dia akan jadi jalisun. Kemudian isim maf'ul pula. Benda yang kena duduk. Dia jadi senang kalau kita nak senang nampak, kita nak senang nampak sifir ni, dia macam ni. Sifir mana-mana fa'il, dia akan diukur dengan fa, ain, lam. Fa'ala. Okey. Yang ni baris ni boleh jadi berubah. Boleh jadi fa'ila, boleh jadi fa'ula. Tak apa. Tapi yang penting huruf dia fa, ain, lam. Contoh jalasa, dia akan jadi sini ja. Yang kedua lam. Yang ketiga sin. Betul. Cuma kita nak katanya apa? Nak tunjuknya sifir dalam fa'il ni dia mesti merujuk. Maknanya kalau kita kata timbangan dia lah. Timbangan macam mana kita nak ukur dia, nak timbang dia. Jadi jim ni bersamaan fa fa'il. Lam bersamaan lam fa'il. Bersamaan ain fa'il. Kita buang dulu baris lah. Kita buang baris ni takut keliru. Kita ambil dia punya huruf je dulu. Lam samaan ain fa'il, sin bersamaan lam fa'il. Yang ni dipanggil fa fa'il. Ain fa'il. Ni lam fa'il. Nampak tak? Jadi mana-mana fa'il kita ukurkan pada huruf ni. Sebab tu sini semua dia guna fa'ala. Ni dekat buku sifir ni, semua dia akan berasaskan daripada perkataan fa, ain dengan lam. Fa dengan ain dengan lam. Jadi sebab tu dengan cara tu kita akan mudah untuk ukur. Maknanya contoh maf'ul. Maf'ul ni fa, ain, lam sahaja huruf yang asal. Jadi huruf lain tu kita tambahlah. Nampak tak? Contoh maf'ul kan. Kita tulis kat sini. Mim huruf tambahan. Fa huruf asal. Ain huruf asal. Waw tambah lam huruf asal.
Waw huruf tambahan. Jadi yang tambah kita tulis warna hitam, yang asal kita tulis warna biru. Okay, begitu juga dengan jalasa tadi. Jim kat sini. Lam kat sini. Sin kat, lam kat sini. Okay, sin kat sini. Jadi kita tambahlah huruf mim dengan waw. Jadi majlus. Majlus lah. Jadi itu kita panggil timbangan atau sifir. Itu dia masukkan dengan sifir. Yang mim ni sifir dia mim lah. Jim sifir dia fa. Lam sifir dia ain. Waw ni waw tambahan. Sin sifir dia lam. Mana yang tambah kita tambah. Yang asal tu kita jadikan kat tempat fa'ala tu. Ni ada tambahan kan? Ni ada tambahan. Ni mim dengan waw tu tambahan. Sama juga fa'il, tambahan dia alif. Maknanya hanya huruf fa dengan ain dengan lam je yang asal. Yang lain pada tu ya tambahan. Alif tambahan, mim, waw tambahan. Ini pun alif tambahan. La, ta, semua tambahan. Basic dia adalah 3 huruf ni, fa, ain, lam. Kan? Jadi dengan cara tu kita boleh ukur mana yang perlu tambah, mana yang perlu, mana yang huruf asal, mana yang huruf tambahan. Okay. So kalau maf'ul kita kata tadi majlus kan? Isim maf'ul dia. Okay, kalau isim amar dia akan jadi 1B ni. Ini. Nombor 2. Ijlis. Ijlis. Nampak? Dia akan jadi ijlis. Kemudian larangan dia akan jadi la tajlis. La tajlis. La tajlis. Kemudian isim makan, nama tempat kita akan tukarkan jadi majlis. Lepas tu bahasa Melayu majlis. Tempat duduk. Majlis tu maksudnya tempat duduk asalnya. Sama juga isim zaman pun majlis. Maknanya dia boleh, majlis ni boleh dua maksud lah. Sama ada nama untuk tempat duduk ataupun masa kita duduk. Boleh dinamakan majlis juga. Okey, kalau alat untuk duduk, dia panggil apa? Tak, kalau ikut sifir ni. Isim alat. Mif'alun dia jadi apa? Mijlasun. Okey, mijlas maknanya tempat duduk. Mungkin kita tak biasa guna, kita biasa guna kursi kan. Jadi tapi sebenarnya mijlasun boleh juga diguna untuk bermaksud tempat duduk ataupun alat untuk kita duduk. Kerusi lah. Okey, kerusi untuk kita duduk. Okey, kemudian maf'alun mif'alun, fi'il majhul dengan maddi majhul dengan mudhari' majhul ni kita tukarkan baris sajalah. Dia akan jadi baris mula dengan baris depan dan baris kedua dia baris bawah. Jalasa dia akan jadi macam mana? Julisa. Fi'il mudhari' dia akan jadi yuf'alu, akan jadi yujlasu. Yujlasu. Okay, jadi sifir ni dia sebenarnya untuk kita nak mudah ingat pertukaran dia tu, kita ingat bunyi. Sebab tu kalau orang dulu ataupun ulama dulu dia buat sifir, dia buat macam syair. Dia ada syair dia. Kalau saya dululah, saya hafal dulu, dia guna fa'ala yaf'ulu fi'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al mif'alun maf'alun. Itu 10 lah. Maf'alun mif'alun, terbalik. Saya dulu hafal 10. Yang ni tambahan 2 lagi ni. Tambahan yang majhul ni tambahan.
Cuma kena hafal dulu tu. Kalau dulu kita hafal 10. Dia panggil sorof. Tasrif 10. Tasrif 10. Kalau tuan-tuan, saya rasa kalau Google ada, kita akan jumpa. Tasrif 10. Cuba saya Google je Cuba tengok Sama Sama macam yang kita belajar. Alamak, kecil. Kita ambil yang besar sikit. Ni. Inilah. Macam nampak sikit. Nampak? Fa'ala yaf'ulu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al. Maf'alun mif'alun. Ni dia buat ke bawah. Jadi dah ada maksud siap. Kalau biasanya memang 10. Ni dia panggil tasrif 10. Yang dua lagi tu dia tambah lah. Okay, jadi kalau dulu lah kami fa'ala yaf'ulu fi'lan atau fa'ala yaf'ulu fa'lan fahuwa fa'ilun. Kita tambah kalau dalam dia punya syair tu dia tambah fahuwa fa'ilun. Maka dia adalah orang yang melakukan. Wa dzaka maf'ulun, dan itu benda yang kena buat. Benda yang kena buat. Wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al. If'al buatlah. La taf'al jangan buat. Maf'alun tempat buat. Maf'alun satu lagi tadi masa buat. Dia sama ada tempat atau masa tu dia boleh tukarlah. Sama tempat dulu atau masa dulu. Okey. Tempat buat, masa buat. Maf'alun mif'alun alat buat. Benda untuk buat. Macam itulah. Kalau kita biasa guna nama alat ni, yang kita biasa guna miftah. Miftah ni kunci. Miftah maksudnya kunci. Tapi dia asal daripada sini Miftah asal dia fatahah. Fatahah maksudnya buka. Kunci kan untuk buka, alat untuk membuka. Jadi dinamakan miftah. Sama juga macam apa lagi? Midrab. Midrab tu tukul. Tukul besi tu dipanggil midrab. Maknanya alat untuk pukul. Samalah wazan dia. Dia baris bawah kemudian baris atas. Mif'alun. Mif'al, midrab. Kan? Cuma ni sini dia tak letak baris. Cuma tak nampak sangat. Jadi macam itulah. Maknanya dia memang ada dia punya sifir dia dalam kitab-kitab dulu, kitab Arab dulu pun ada. Memang daripada apa kitab-kitab turas lah, kitab lama. Dia panggil tasrif 10. Ni dalam dia panggil kalau ilmu bahasa Arab dia terbagi pada dua, ilmu nahu dengan ilmu sorof. Nahu membincangkan macam mana cakap? Macam isim kan? Kalau isim contohnya kita lihat sini kita kata maktabun. Maktabun yang baris ujung ni kan kita kata dia boleh baris depan, boleh baris bawah, boleh baris atas kan. Apa yang menentukan perubahan baris tu dipanggil ilmu nahu. Ini ilmu nahu. Manakala perubahan huruf awal dengan tengah, baris awal dengan tengah dipanggil ilmu sorof. Yang kita bincang ni ini ilmu sorof ni. Sorof. Tasrif tadi, sorof, tasrif boleh juga lah, sama lah. Tasrif atau sorof tu sama. Sebab tu kita bincang sekarang ni yang baris awal dengan tengah. Baris belakang tu kita tak bincang sangat dalam ni, sifir ni.
Masuk bab sifir ni kita akan lebih banyak bincang baris awal dengan tengah. Baris awal dengan tengah. Maknanya perubahan perkataan tu dari sudut yang awal dengan tengah. Tapi kalau yang bincang belakang ni, ni bagi ilmu nahwu. Macam kita sebut yang sebelum ni, yang hijau B ni kan. Hijau B ni, pertukaran belakang ni, kadang ya nun, kadang waw nun, alif ta. Ni ilmu nahwu lah. Kan? Ni kita panggil ilmu nahwu. Perubahan belakang. Baris akhir perkataan. Okey, tak apalah. Itu sekadar kasar umum sekadar makluman je lah. Okey, jadi habis tu 10 orang kita. Ada soalan tak sekarang ni? Apa yang kita dah baca tadi? Kalau kita buat kita belajar daripada domain, lepas tu kita fokus kepada fi'il madi sahaja contoh sekarang. Jadi fi'il madi tu kita kena tahu untuk domain tu macam mana bunyi dia. Sekarang dia sebenarnya kita tak perlu letak domir tu pun dah dalam fi'il tu dia dah ada domir. Faham tak? Maksudnya dengan tanda tu, tambahan-tambahan yang ta belakang, tuma, tum ni, dengan tanda-tanda ni kita tak tulis domir ni pun kita dah boleh tahu dah. Yang ni untuk domir apa? Ini untuk domir apa? Ini untuk domir apa? Satu, fi'il ni biasanya dia tak tulis domir dia. Sebab dalam fi'il tu sendiri dah ada domir. Contoh, kita kata jalasa, kalau orang Arab dia dah faham dah. Ini untuk seorang lelaki, untuk huwa. Bila kita kata jalasa, maknanya dia seorang lelaki duduk. Dia takkan jadi dia seorang perempuan. Gitu. Faham tak? Bila sebut jalasu, orang dah faham dah. Jalasu ni mereka. Untuk ramai lelaki. Dia tak perlu sebut pun domir ni. Jadi kita hari ni kita belajar supaya kita nampak. Ini untuk domir apa, ini untuk domir apa kan. Tapi bila kita nak buat ayat nanti, ataupun bila kita baca dalam Quran, domir tu biasa dia tak sebut dah. Contoh, ya ayyuhallazina amanu. Tak ada sebut pun hum. Tapi kita faham tak? Amanu ni mereka beriman. Macam tu. Sebab apa? Ada waw alif. Menunjukkan hum. Amanu ada waw alif belakang. Jadi mereka beriman. Amanu, aman iman. Tambah waw alif mereka. Ni sebenarnya tujuan dia supaya nak meringkaskan dan kita tak perlu nak ulang banyak kali. Kita tak perlu nak ulang dah domir tu. Ni tanda-tanda belakang ni. Ni semua untuk supaya kita dah nampak dah. Ini sebenarnya ni domir ni. Ini sebenarnya untuk domir ni. Ni tanda ni untuk domir ni. Jadi kita boleh nampak dah semua. Kalau kita dah mahir. Itu tujuan dia. Sebab tu bila kita kalau orang yang biasa bahasa Arab ni dia tak kalau dia sebut fi'il dia tak akan sebut dah domir tu. Contohnya kita kata saya telah pergi. Kita kata zahabtu ila al-masjid. Saya telah pergi ke masjid. Kita tak boleh sebut pun ana. Dia sebut zahabtu ila al-masjid. Orang dah faham dah. Saya telah pergi ke masjid. Tak sebut ana pun, tapi orang faham dah. Situ ada ana dah. Zahabtu tu dah ada ana.
Ada yang sama macam isim makan, isim zaman tadi. Oh, yang domir. Yang ni ke? Yang domir ni ke? 12 ni ke? 14 ni? Yang ke tepi. Kalau yang ke tepi, isim makan dengan isim zaman. Nampak kita nampak tadi sama, maf'alun maf'alun. Yang lain tak samalah. Tapi yang ni tak payah rusing lagi. Yang ni tak payah ingat lagi. Kita fokus yang ni dulu. Kita fokus yang madhi ni dulu. Kalau untuk madhi ni, kalau kita dah boleh kuasai ujung-ujung ni, maknanya setiap domain ni kita boleh ingat dah ujung dia apa. InsyaAllah banyak membantu. Kalau kita jumpa dalam Quran, ujung dia ada tum. Kita dah boleh faham dah. Oh, ni antum ni. Ujung ni kita jumpa ada tunna. Oh, ni untuk antunna ni. Apa tak? Antunna maknanya kamu semua, ramai perempuan. Nampak ada tu belakang. Oh, ni untuk saya. Contohlah. Jadi gitu. Jadi kalau mampu kita hafal lagi bagus. Tapi kalau tak mampu tak apa. Kita akan guna awal-awal kita akan guna diagram ni dulu. Untuk kita selalu ulang-ulang nanti lama-lama insya-Allah boleh ingat. Dia memang selalu guna-guna lah. Selalu sama ada kita baca ataupun kita guna untuk bercakap ataupun kita guna untuk baca Quran tu kita cuba reflect. Apa yang kita dah belajar. Itu cara lah, salah satu cara lah. Nak main kan. Memang kena praktis. Bahasa ni memang kena praktis. Macam saya pun berapa kali saya ulang belajar ni baru ingat. Sekolah rendah kan. Sekolah rendah, sekolah menengah ulang lagi. Universiti pun ulang lagi. Sebelum universiti tu ada kelas-kelas tambahan lagi. Jadi beberapa kali ulang tu baru betul-betul ingat. Kalau tak ingat juga. Cuma kaedah ni membantulah. Dia akan membantu untuk kita lebih faham. Ada soalan lain? Tak ada Haji? Haji Nasir? Tak ada saya rasa tak ada Haji Saleh? Setakat ni? Jalan Kalau ikut banyak lagi lah soalan. Jalan Okey. Jadi insyaAllah saya rasa kalau tuan-tuan dapat faham ni, kuasai ni betul-betul, ni asas lah, paling asas lah domir ni. Jadi kalau kita dapat faham kuasai ni, sebenarnya banyak kita akan rasa seronok. Jadi kita baca Quran, kita faham, kita akan seronok. Terutama sekali, kalau kita faham mufradat setiap perkataan tu lagi seronok lah. Tapi kita mula dengan kaedah dulu. Sebab dengan kita kuasai kaedah, dia sangat membantu untuk kita faham maksud. Sebab kita dapat bezakan, oh ni fi'il, ini isim, ini huruf. Jadi tinggal kita nak faham maksud je. Jadi kaedah formula yang digunakan ni, pusar ni, dia membantu kita faham mengikut satu bentuk, rupa bentuk. Kita tengok bentuk, oh ada waw nun belakang, oh ni untuk ramai lelaki. Ada alif ta, oh ni untuk ramai perempuan. Kan? Ada waw alif, oh ni untuk fi'il, madhi. Mereka. Jadi berdasarkan bentuk satu lagi berdasarkan bunyi. Kaedah ni. Berdasarkan bunyi. Jadi sebab tu kita macam dhamir ni pun sebenarnya bunyi ni. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Jadi bunyi tu kita kita selalu guna dia mudah lah. Dia membantu untuk kita faham. Okay. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang baik daripada Allah SWT, segala kekurangan saya mohon maaf. InsyaAllah Allah kita doakan mudah-mudahan Allah permudahkanlah untuk kita faham apa yang kita belajar dan walaupun kita belajar beberapa kali je,
minta Allah bagi kekuatan ingatan, dapat terus ingat, dapat terus faham dengan cepat. Itu pun antara kurniaan daripada Allah juga kan, bukanlah kadang-kadang usaha kita pun tak seberapa, tapi dengan keikhlasan kita, insya-Allah Allah boleh bantu untuk lebih mudah untuk kita faham. Kan? Lepas tu dalam belajar ilmu ni dia perlukan juga keberkatan. Kan? Kalau ada keberkatan, insya-Allah mudah. Walaupun dari sudut logik macam kita dah berumur kan, susah nak ingat. Tapi unsur keberkatan tu kita kena yakin lah. Keikhlasan, keberkatan. Kalau kita betul ikhlas, Allah bantu. Kan? Allah akan bantu. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita tanggung dengan tasbih kafarah dan surah subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la ilaha illa anta fil khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa wasabil haqqi wa wasabil sabr. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ahli yang ada lagi.